Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin menyambung semula tajuk tingkatan 2 bab 9 laju dan pecutan. Jadi sebelum ni saya dah sentuh tentang hal laju ataupun laju, iaitu jarak per dengan masa. Kita ambil ulang sikit, ambil contoh pelari pecut 100 meter Usain Bolt. Dapat lari dari A sampai ke B dengan masa 10 saat. Jadi sebenarnya tak sampai 9 saat, tak sampai 10 saat. Dan 9 saat lebih je. Kita ambil pengira mudah, kita bundarkan jadi 10 saat. Jadi berapa hal laju Usain Bolt lari? Jadi kita tahu V sama dengan hal laju dengan jarak per masa, jarak per dengan masa. Maka kita dapat jaraknya 100 meter bahagi dengan masa 10 saat. Maka kita dapat hal lajunya akan jadi 10 meter per saat. Dalam masa sesaat dia telah bergerak sejauh 10 meter. Jadi dalam jarak 100 meter dia dah ambil masa sebanyak 10 saat. Itu dalam laju. Macam mana pula dengan pecutan? Di pecutan ini adalah, saya beri contoh. Katakan menara KL. Ini menara KL yang tingginya 100 meter. Contoh saja 100 meter menara KL. Satu penerjun antarabangsa, dia akan terjun dari sini dengan payung terjun lah. Dengan payung terjun sampai ini 100 meter jarak dia, 100 meter sampai sini 100 meter. Dia akan terjun di sini dengan pecutan graviti. G dia adalah 10 meter saat kuasa negatif 2. Pecutan dia 10 meter sesaat dalam masa 1 saat. Jadi kalau ikut hal laju dia seragam, berapa masa dia ambil untuk 100 meter? Katakan hal laju dia seragam 10 meter sesaat, macam lari ni, terletak pada hal laju penerjun ni. Jadi berapa lama dia ambil masa untuk sampai ke bawah? Kita ada 100 meter, 10 meter sesaat hal laju dia. Sama dengan Usain Bolt tadi, di bawah. Jadi, kalau kira hal laju seragam, dia akan jadi 100 meter bagi 10. Terdapat juga dalam masa 10 saat sahaja. 10 saat saja. Itu untuk hal laju yang tetap. Tapi bila berlaku pecutan graviti sebanyak 10 meter sesaat dalam masa sesaat, dia bertambah, hal laju dia bertambah 10 meter sesaat dalam masa 1 saat. Hal laju dia bertambah. Maka untuk saat pertama, untuk saat 1, hal laju dia daripada kosong, V sama dengan kosong, sampai V sama dengan 10. Kosong kosong dulu betul, saat pertama ini 10. Pada saat kedua, ini saat 1. Pada saat kedua, hal laju dia telah bertambah sebanyak 10 lagi. Jadi V2, ini V1, V0, V1, V2 akan jadi 20 meter per saat. 20 meter sesaat. Jadi 10 tambah 20 dah 30 saat. 30 meter dalam masa berapa saat? 2 saat sahaja. Saat yang ketiga berapa meter dia telah? Tambah lagi 10 lagi. Dia akan jadi 30. Di saat ketiga, V dia dah jadi 30 meter sesaat. Sini 10 meter, sini 20 meter. Sini dah jadi 30 meter. Tinggal berapa meter je lagi untuk sampai ke bumi. Kalau dia tak buka payung terjun dia, atau payung terjun dia tak terbuka lah, 10 tambah 20, 30, 30 tambah 30, 60, tinggal 40 meter je lagi. Dia tinggal 40 meter je lagi. Maka pada saat keempat, hal laju dia telah bertambah menjadi 40 meter sesaat. Dia pun jatuh terhempas di bumi lah kalau payung dia tak terbuka, dan tiada payung kecemasan juga tak terbuka. Jadi berapa masa dia ambil? Saat pertama 10, tambah 20, tambah 30, tambah 40. Cukup 100 meter, berapa saat? Yes, betul. 4 saat sahaja. Itu beza pecutan dengan hal laju, dengan laju seragam, ataupun kita ambil laju purata 10 meter sesaat. Dia tak bertambah. Tapi pecutan dia bertambah lagi. Ini dalam jarak 100 meter. Bayangkan kalau penerjun yang terjun daripada kapal terbang, terjun daripada tempat yang lebih tinggi, daripada gunung,
Bayangkan dia boleh buat action tu berapa lama. Bayangkan sebenarnya berkilometer, berbatu-batu, berkilometer-kilometer, berpuluh kilometer daripada aras laut. Sebab tu dia boleh buat action, boleh menari, boleh berpusing-pusing, ambil gambar dan sebagainya. Sebab dia sangat tinggi ya. Bayangkan 100 meter saja pun kita dah ambil masa 4 saat saja. Itu beza pecutan. Ini pecutan graviti ya. Dibundarkan kepada meter 10 meter yang hampir. Yang nilai tepatnya adalah 9.81 ataupun 981 meter sesaat. Okey, itu laju serat kuasa 2. Itulah pecutan graviti. Macam mana pula dengan negatif G? Negatif G ialah pecutan melawan graviti. Itu negatif G yang selalu dialami oleh pemandu jet tempur, jet pejuang. Bila dia buat slide, negatif G itu sudah berlaku pada pemandu. Juga berlaku pada angkasawan semasa berada di angkasa ataupun semasa naik roket ke atas angkasa, berlaku negatif G. Itu tajuk lain lah kita bincang. Okey, itu saja untuk pengenalan kepada apa dia laju dan pecutan. Apa beza hal laju dengan pecutan. Baik, sambung tentang pecutan. Saya akan bagi rumus untuk pecutan, di mana pecutan kita gunakan A, iaitu acceleration, iaitu pecutan. Jika kita gunakan A bersamaan V per T. Itu hal laju dibahagi dengan masa. Pecutan bersamaan perubahan hal laju per dengan masa. Maka perubahan di sini adalah bermaksud hal laju awal ataupun laju akhir ditolak dengan laju awal. Laju akhir ditolak dengan laju awal per dengan tempoh masa. Di sini saya terus bagi bentuk rumus lah. Maka rumusnya adalah A iaitu pecutan bersamaan hal laju akhir ni kita panggil V1 lah. V1 tolak dengan V0 per dengan T. Hal laju akhir ditolak dengan hal laju awal per dengan masa. Salin apa ni? Pecutan ialah V1 tolak dengan hal laju awal, hal laju akhir tolak laju awal dan tempoh masa yang diberikan. Jadi kalau sebelum ni kita tengok bentuk rumus A adalah V1 tolak V0 per dengan masa. Kadang soalan tidak tanya direct apakah pecutan jika laju awalnya kosong, laju akhirnya sekian-sekian per dengan masa sekian-sekian, apakah pecutan. Kadang soalan tak tanya macam tu. Dia tanya berapa masa. Dia beri pecutan, dia beri laju, berapa masa tadi. Jadi di sini kita menggunakan kaedah penukaran perkara rumus untuk menjawab soalan yang berkaitan. Okey. Di sini katakan T, saya nak cari T, maka T di sini boleh tukar dengan A lah. Maka T masa adalah V1 tolak V0 per dengan A. Dapat satu rumus lain. Kita perlu hafal satu rumus sahaja untuk mengira semua pemboleh ubah yang ada dalam rumus kita. Okay, katakan kita nak hal laju akhir. Okay. Maka kita susun balik persamaan ni. V1 tolak V0 bersamaan A sini kan, bersamaan A. Tadi T duduk bawah. T duduk bawah, dia akan naik atas. Jadi T darab dengan A. A darab dengan V. Jadi untuk dapat V1 bersamaan AT tolak jadi tambah hal laju awal. Hal laju awal ya. Kalau nak hal laju awal pula, hal laju awal ialah hal laju akhir tolak dengan semua sekali ni A. Di sini kita ada beberapa lah rumus untuk hal laju akhir dan juga hal laju awal. Ni hal laju awal terbalik ya. Kita terbalik. Hal awal ialah V1 tolak AT, hal laju akhir AT tambah hal laju awal. Dan satu lagi masa yang diberikan jika pecutan dan hal laju diberi, berapakah masanya? Hal laju akhir tolak laju awal per dengan pecutan. Di sini pemboleh ubah yang kita boleh pusing
ikut menggunakan perkara rumus untuk menjawab soalan latihan berikutnya. Baik, itu saja. Terima kasih. Satu lagi tambahan untuk pecutan dan nyah pecutan. Apa beza dia? Kalau pecutan dia semakin laju. Pecutan positif dia adalah semakin laju. Contohnya apa? Contohnya jatuh bebas lah, pergerakan jatuh bebas makin laju. Itu pecutan positif dan nilai dia adalah positif A. Okey, nilainya adalah akan jadi positif A. Okey, nilai A. Kalau pecutan dipanggil nyah pecutan ataupun awal pecutan nyah pecutan, maka dia adalah bernilai negatif dan dia semakin perlahan. Dia semakin perlahan. Apa contohnya? Semakin perlahan, pergerakan yang semakin perlahan. Contohnya kita campakkan satu objek ke udara, dia makin lama makin perlahan. Walaupun kita campak macam mana pun, dia tak akan pergi sampai ke langit. Mesti ada jarak tertentu, dia akan berhenti dengan lebih cepat. Kita campak laju kan, dia akan slow balik. Itu dipanggil nyah pecutan. Okey, kita campak laju, dia cepat je berhenti. Kemudian jatuh balik dengan pecutan positif. Naik dengan pecutan negatif sebab dia makin perlahan, dan jatuh dengan pecutan positif sebab dia makin laju. Maka nilai ni akan jadi negatif A. Negatif A. Cara penulisan pun akan kita letak negatif, dan untuk yang semakin perlahan, yang positif untuk yang semakin laju. Cuba buat latihan yang saya akan berikan selepas ini. Cuba dulu, kemudian hantarkan kepada saya melalui apps yang saya sediakan. Terima kasih. Sedikit tambahan lagi tentang penukaran unit. Katakan formula kita ada A, kita nak tahu T ke V ke, maka jangan isi nilai dahulu. Please ini apa yang saya dah kaji. Jika pelajar isi nilai dulu, kemudian dia reshuffle nilai tu, dia pindah nilai tu, nilai, maka berlaku mistake, kesilapan ataupun benda nampak betul tapi berlaku sedikit je kesilapan, maka jawapan akhir menjadi salah. Jadi cara nak elak kesilapan banyak dalam pengiraan kita buat dulu rumus tu betul-betul, baru isi nilai. Mana nilai tu kita isi sekali sahaja dalam setiap pengiraan kita. Bukan kita perlu salin nilai tu banyak kali. Salin simbol saja. Salin simbol saja. Sebab apa? Otak kanan, otak kiri ni main peranan juga. Kita lebih mahir otak kanan sebenarnya. Jadi kita lebih ingat simbol-simbol, diagram, carta dan sebagainya. Main nombor-nombor ni banyak otak kiri sikit. Jadi kita kadang terlepas pandang ataupun mistake yang kita buat dalam latihan tu menyebabkan jawapan akhir itu salah. Okay? Dan pastikan jawapan kita betul, kita kurangkan mistake dengan kita gunakan simbol sampai ke akhir, barulah ganti nilai. Okay, itu saja. Terima kasih.